Antara masyarakat yang terjejas banjir ketika banjir berlaku baru-baru ini adalah pengusaha kantin. Sebenarnya ini lebih spesifik kita nak cerita hari ini, slot ini adalah untuk pengusaha kantin lah. Terkesannya sebab apa? Beberapa hari lepas sekolah dah dibuka, jadi untuk bina kembali bisnes yang dah hilang, barang dah rosak, itu merupakan satu cabaran yang cukup besar, terutamanya di kawasan Seri Muda, di kawasan Hulu Langat, di Pahang dan juga di beberapa kawasan. Tapi yang paling teruk kalau kita lihat banyak total lossnya di kawasan Hulu Langat. Ya, selain daripada banjir, apabila sekolah pula ditutup disebabkan pandemik COVID-19 dan kini baru saja nak bernafas seperti mana Ridwan katakan tadi, ditimpa pula dengan bencana banjir. Jadi hari ini kita bawakan Setiausaha Persatuan Pengusaha Kantin Sekolah Malaysia, Puan Siti Norma Mat Desa. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Syarika. Sihat hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Baru lepas mengemas rumah. Itulah, kita difahamkan rumah Puan Siti memang terlibat secara langsung dengan banjir. Total loss, Puan ni? Ya, betul. Memang kali ini dalam sejarah lah kita kehilangan semua harta benda kita yang kita kumpul berpuluh tahun lamanya kan. So agak sedih juga tahun ni apabila banjir yang kita tidak jangka seteruk ini merosakkan semua barang-barang kita, barang peribadi. Memang agak sedih. Lokasi di mana ni, Puan? Ni di rumah saya. Tu kucing saya, nama dia Cik Ta. Dia pun ketakutan tengok air tu. Ini ketika air baru-baru air baru masuk. Memang agak jernih lah airnya. Memang jernih. Kami pun tak sangka ya air itu akan jadi lebih teruk. Lokasi rumah Cik Ta. Rumah Puan dekat dengan sungai ataupun? Ya, rumah kami berdekatan dengan sungai, hanya lebih kurang 1 kilometer sahaja, tak jauh. Jadi air tu mula-mula naik seperti kami jangkakan seperti biasalah. Jadi kita ingat air tu mungkin pernah berlaku banjir separas pinggang saja. Paling teruk pun separas pinggang. Itu tahun bila waktu tu? Itu sebenarnya banjir di rumah saya ini setiap tahun. Oh, setiap tahun, dan yang paling teruk paras pinggang. Itu pun pada tahun 2012 tak silap saya. Itu paras pinggang, itu paling teruk. Tapi sekali ini kami tak jangka ia mencecah lebih ketinggian saya sejengkal lagi lebih. Rumah Puan ni 2 tingkat? Rumah saya setingkat. Dan dia tenggelam sampai pintu tu. Tutup pintu, hampir tutup pintu. Ini masa permulaan banjir, setengah jam yang pertama. Daripada yang jernih tadi, setengah jam ke 1 jam saja, pukul 8 hingga pukul 9.30. Air dah jadi macam ni. Masa ni kebanyakan penduduk dah mula berpindah. Okey. Mula berpindah sebab kita tengok air pun makin tinggi, so kita keluar daripada rumah lah masing-masing. Tapi barang-barang tu kami tinggalkan kerana kami ingatkan banjir seperti biasa. Setiap tahun yang mana paras pinggang lah kan. Jadi barang tu kami dah letak atas meja, atas sofa supaya lebih tinggi. Tapi itulah, banjir tu jadi lebih tinggi. Semua barang-barang yang kita susun tu semua dah terapung dan terbalik. Ni semua barang kita ingat kita dah naikkan dia lebih tinggi. Tapi semuanya terbalik, semua dalam rumah tu dah jadi macam Titanic lah. Karam nampak tu, peti ais, semua terbalik. Aduh, itu memang dah tak boleh selamatkan lah. Peti ais tu memang tidak berdiri, dia memang habis. Ya, dia jatuh ke bawah. Itu paras bumbung rumah saya. Masa ni kami duduk dekat atas ni masa panjang malam. Masa ni rumah ni tinggi. Rumah dia tinggi, jadi kami berlindung di situ. Jadi kami ingatkan air tak akan sampai dekat rumah dia. Sebab dia memang buat rumah tu sebab banjir lah. Jadi dia buat tinggi. Tapi tak sangka air tu melepasi juga tahap rumah dia. Ketika ini dari segi misi bantuannya bagaimana? Waktu ni sebab kami ni kawasan dia agak terpencil, jauh sikit daripada perumahan awam yang lain. Jadi macam Jepam ke bot belum sampai lagi masa ni. Lagipun kami memang dah biasa menghadapi banjir. Jadi mungkin kita pun tak jangka sedalam ni. Jadi pihak-pihak berkenaan tu belum sampai lagi lah. Jadi memang tak ada bot, tak ada apa. Ada juga yang terperangkap masa ni. Kami gunakan besin. Saya tak sempat nak rakam video sebab masa ni bateri saya dah habis dah. Kita guna besin untuk bawa budak-budak tu keluar. Sebab air dah dalam dah. Jadi itulah malam tu, pengalaman malam tu agak seram lah juga bagi saya. Kita takut sebab saya berada di rumah jiran tu, ibarat kami terperangkap di situ. Dan sekiranya banjir lebih teruk, kemungkinan kami tak dapat ke mana-mana tanpa ada bot yang datang kan. Dan ini adalah proses pembersihan. Masa pembersihan, pembuangan sampah-sampah. Pembuangan barang-barang kita yang sebenarnya masih elok tapi dah
rosak akibat banjir. Itulah bertong-tong sampah. Bagaimana dengan sukarelawan yang membantu pihak Puan dan juga bantuan-bantuan dan juga inisiatif yang diberikan oleh kerajaan, bagaimana Puan? Alhamdulillah, hari kedua banjir, alhamdulillah ada beberapa NGO dan beberapa sukarelawan datang menghulurkan bantuan. Alhamdulillah, kami rasa terharu sangat dengan sukarelawan yang datang membantu membersihkan rumah, mengangkat barang-barang. Kami sangat rasa berterima kasih kepada beberapa NGO yang datang, dan tanpa mereka kami rasa sukar untuk saya bersihkan rumah tu sendiri. Bukan senang. Betul. Kalau tengok kemusahan itu dekat rumah saya lelaki hanya ada 2 ke 3 orang sahaja. Selebihnya adalah perempuan, dan ibu saya pun ibu tunggal. Jadi rumah tu agak luas. Memang menyukarkan dengan keadaan yang berselut juga. Berselut. Dan memerlukan banjir kali ini berselut, ya, tenaga betul. Dan dia orang datang beramai-ramai membantu sehingga ke minggu kedua. Setiap hari masih ada saja yang datang membantu untuk membersihkan kawasan. Sampai kan sekarang keadaan memang dah bersih. Alhamdulillah. Itu dia perkembangan. Semangat rakyat Malaysia. Daripada rumah masuk air jernih sampailah ditenggelami, sampailah bersih. Alhamdulillah hari ini. Jadi Puan sendiri, topik pada hari ini menyantuni keluhan pengusaha kantin sekolah. Saya difahamkan Puan sendiri mengusahakan kantin ini bukan saja Puan, tetapi ia adalah satu, orang kata, bisnes keluarga yang telah diwarisi sejak. Mungkin sejarahnya sehinggalah kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, bagaimana terjejasnya pengusaha kantin sekolah ini, Puan? Ya, betul. Alhamdulillah, betul. Saya ni pengusaha kantin daripada kecil lagi sebenarnya. Bukan pengusaha kantin sekarang. Maknanya daripada saya berdarjah 2, mak saya mula mengambil kantin. Masa tu saya bantu mak saya di kantin. Adik-beradik saya semua tolong di kantin. Maknanya kami bangun awal 5 pagi sama dengan mak jugalah. So kami mengusahakan kantin. Daripada adik-beradik saya semua pun berkantin sekolah. Adik-beradik saya ada 9 orang. Wow. So 6 orang semuanya berkantin. Tak ada yang bekerja dekat luar pun. Mak saya memang didik untuk kita buat kantin. Kami anak beranak buat kantin. So mak saya berkantin dari tahun 1992. Ya, sehingga sekarang masih lagi berkantin lagi. Dia masih berkantin, dan anak-anaknya ada yang 1-2 yang dah mula keluar daripada kantin. Kerana kantin ni seperti kita faham, semakin lama dia semakin mencabarlah. Cabaran dia semakin banyak, dan dalam keadaan semasa dengan pandemik COVID lagi. Sekarang ada yang banjir pula. Ada gak kantin yang tenggelam banjir. Ia lagi menyukarkan kita untuk menguruskan kantin dengan baik. Jadi kebanyakannya mula menarik diri. Jadi itulah, saya pun agak sedih dengan situasi sekarang ni, yang mana pengusaha kantin ramai yang berputus asa, tidak mampu meneruskan perjuangan mereka di kantin. Perjuangan kita di kantin ni, saya rasa ia satu perjuangan yang tak sama dengan perniagaan di luar. Yang mana kita memberi makan kepada anak-anak kita. Anak-anak yang sedang membesar, seperti kita seorang ibu, ayah yang memberi makan kepada anak-anak kita. Ia tak sama seperti kita berniaga di kedai makan, di mana-mana restoran. Di kantin ni kita menyediakan makanan untuk anak-anak kita sendiri. Kalau sekolah kita ada 500 murid, 500 lah anak-anak kita setiap hari. Jadi perniagaan ni saya rasa satu perniagaan yang unik, yang tak samalah seperti di luar. Sebenarnya peniaga-peniaga ni ada yang berputus asa apabila perniagaan itu terpaksa ditutup, tetapi terpaksa juga membayar sewa. Tak ada duit yang masuk, tapi duit keluar tu ada. Jadi sebenarnya itu antara salah satu punca kenapa ramai peniaga-peniaga ini berputus asa. Dan disebabkan itu, kalau kita boleh lihat, Kementerian Pelajaran juga memberikan inisiatif untuk memberi kelonggaran tidak membayar sewa kepada penyewa-penyewa premis di sekolah. Bagaimana Puan melihat perkara ini? Okey, betul. Sepanjang masa kita dilanda pandemik COVID yang lalu, saya ingat hampir 2 tahun lah berlangsungnya proses pandemik kan. Kita menghadapi pandemik lah. So sepanjang 2 tahun ni
perniagaan di kantin tidak lancar. Buku sekolah ditutup, tidak boleh buat operasi, dibuka kemudian ditutup kembali. Kemudian pengusaha kantin pun begitu jugalah, sekolah tutup, kita pun tak boleh buat operasi. Jadi terputuslah pendapatan. Dan dengan keprihatinan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, alhamdulillah kita dapat beberapa bantuan yang disalurkan kepada pengusaha kantin. Antaranya kita dapat bantuan tunai 1,500 daripada KPM pada hujung tahun 2020. Kemudian PM ada umumkan bantuan pemulih sebanyak 1,000 disalurkan kepada semua pengusaha kantin untuk meringankan sedikit beban mereka. Dan alhamdulillah sewa kantin juga diberikan pengecualian sejak Mac 2020 sehingga sekarang yang terbaru Januari hingga Jun 2022. Alhamdulillah kami mengucapkan berterima kasih sangat-sangat kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kerajaan Malaysia di atas keprihatinan kepada nasib pengusaha kantin yang tidak dapat berniaga dengan baik tetapi terpaksa membayar bil-bil lain. Walaupun kita sekarang sewa dikecualikan, pengusaha kantin masih perlu membayar bil elektrik dan air. Jadi itu sedikit sebanyak mungkin dapat mengurangkan beban jugalah. Kan? Jadi terima kasihlah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia di atas insentif dan bantuan kepada pengusaha kantin. Cuma kami harap kalau boleh KPM teliti lagi. Ada lagi beberapa perkara yang boleh kita bantu pengusaha kantin ni sebenarnya. Sebab dengan bantuan-bantuan ni kita boleh membangkitkan semula mereka. Untuk mereka tidak terus berputus asa. Atau mungkin sebulan, 2 bulan lagi ada juga yang nak tarik diri. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Mungkin sekarang kita kena salurkan lagi beberapa bantuan untuk pastikan mereka tidak terus berputus asa lah. Terus bangkit. Kita nak mereka terus bangkit. Itu soal bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk meneruskan survival pengusaha kantin. Betul. Ya, kita perlu lihat perkara itu dari sudut pandang yang positif. Betul. Tapi apa yang berlaku sekarang? Pandemik COVID-19 menyebabkan lebih ramai ibu bapa berhati-hati dalam orang kata mengawal apa yang anak mereka makan dan ramai juga sudah pun mula mengambil inisiatif memberikan mereka bekal sekolah. Jadi bagaimana ini memberi kesan kepada pengusaha kantin dari segi penghasilan makanan, penyediaan makanan, mungkin dari segi kekurangan, selepas itu mungkin juga akan menyebabkan dari segi income itu, pendapatan itu berkurangan disebabkan penghasilan makanan yang sedikit. Menyerap tekanan itu bagaimana? Betul, Rizwan. Sekarang ni semasa kita berada di mencakap pasca COVID-19 ni lah. Maknanya kita hidup di dalam COVID. Jadi semua ibu bapa perlu berhati-hati, perlu berasa risau keadaan keselamatan anak yang berada di luar. Jadi sama jugalah keadaannya bila anak tu ke sekolah. Jadi kebanyakan ada juga ibu bapa yang risau anak dia berada di sekolah, ada juga yang tidak membenarkan anak dia hadir ke sekolah. Jadi itu sudah berlaku kekurangan pelajar di sekolah lah yang hadir. Contoh macam sekolah mak saya sekarang pun daripada pelajar 1,000 orang hanya 500 ke 600 orang saja yang hadir. Dan tak termasuk lagi dengan yang penggiliran lah. Kan? Jadi kebanyakan ibu bapa menyediakan bekal untuk anak-anak ke sekolah. Jadi perkara ini saya rasakan memang menjejaskan jugalah pengusaha kantin. Yang mana kita faham bekal yang disediakan di rumah itulah makanan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi kita kena faham juga bekal itu adakah dimasak oleh ibu bapa itu sendiri atau dibeli di luar. Jadi itu dia sekarang ni apa yang kita kena faham, bekal tersebut bagaimana disediakan. Jadi pada pendapat saya, sekiranya ibu bapa ingin anak dia menikmati makanan yang sihat atau yang selamat, saya rasa kantin adalah pilihan yang terbaik. Di mana kita di kantin, pengusaha kantin sekolah ni, penyediaan makanannya adalah dipantau oleh Kementerian Kesihatan, dipantau oleh pejabat pendidikan daerah. So, pengusaha kantin tidak boleh menyediakan makanan yang tidak betul. Maknanya pengusaha kantin kena sediakan makanan yang sihat, yang selamat untuk kanak-kanak tersebut. Kan? Jadi ibu bapa perlu percaya kepada kantin sekolah masing-masing. Sekiranya ada yang tidak betul pun atau mungkin masakan tu tidak
kena pada anaknya, boleh buat aduan. Jadi pengusaha kantin itu boleh memperbaiki kualiti perkhidmatan dia. Kan? Jadi bila kebanyakan ibu bapa memilih untuk memberi bekal kepada anaknya, ada yang mungkin ibu bapa bekerja, tak sempat nak buat bekal. Jadi membeli di luar, dan jaminan untuk makanan tersebut kita tidak pastilah disediakan. Mungkin dia sudah dibungkus di dalam kertas untuk berapa lama, mungkin rehat pukul 9 kan. Dia bekal mungkin dah bawa pukul 7 pagi. So kita tak pasti makanan tu masih elok atau tidak. Berbanding makanan yang berada di kantin disediakan sekurang-kurangnya setengah jam sebelum dimakan. Yang kita ada piawaian-piawaian kita untuk kita sediakan makanan. Kena follow SOP tersebut lah. Ya, pengusaha kantin memang kena follow SOP ni. Maknanya dekat kantin ni makanan kita terkawal, dijaga untuk anak-anak kita menikmati makanan mereka. Berbanding makanan-makanan yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Betul. Kan? Jadi pada saya, ibu bapa kena percaya pada makanan yang berada di kantin. Mungkin itulah salah satu kebimbangan, ialah keracunan makanan. Betul. Mungkin kalau ada keracunan makanan, nak salahkan siapa? Selalu ibu bapa akan menuding jari kepada sekolah. Betul. Tidak adil juga kan bila berlaku keracunan makanan, hanya pihak kantin yang akan dipersalahkan. Sedangkan bila disiasat, makanan itu datang daripada luar. Dan itu sebenarnya tidak adil lah kepada pengusaha kantin yang berada di situ. Dan mereka juga bersusah payah pukul 4-5 pagi dah bangun untuk menyediakan makanan untuk pelajar, dan pelajar pula tidak mendapatkan makanan di kantin. Jadi mereka perlu banyak kos-kos lagi. Betul. Mungkin dah beli ayam untuk berapa pelajar yang datang. Tetapi yang beli hanya berapa saja. Jadi ayam tersebut macam mana? Kan kalau kita simpan lama akan jadi tak bagus kualitinya kan? Jadi kita perlukan bahan mentah yang kita dah bawa tu, kita memang bawa untuk berapa bilangan pelajar yang ada. Tapi bila pelajar tu tak mendapatkan makanan tersebut di kantin, jadi makanan tu jadi terbazir. Betul. Jadi di kantin juga ada perancangan makanannya. Betul. Jadi nutrisi anak-anak ini juga sebenarnya terjaga. Dia macam tadi Puan katakan, kerisauan dia apabila sekarang ini mungkin bilangan ataupun jumlah pelajar itu tidaklah seperti dahulu. Jadi jualannya mungkin tidak sama seperti dahulu. Mungkin kurang 50%, 60%. Tetapi kita faham dalam trend perniagaan ini mungkin dalam 2-3 bulan ini agak terkesan. Tetapi nanti 3-4 bulan kemudian mungkin dah menjadi norma baru. Mereka pun sudah berpindah ke arah endemik. Dah biasa dah dengan perkara ini dan mungkin akan memberi kepercayaan semula kepada pengusaha kantin. Jadi bagaimana persiapan pengusaha kantin sebenarnya untuk ke arah endemik itu? Mungkin dari segi SOP bagaimana perubahannya, persiapan dari segi vaksinasinya bagaimana, dan juga persiapan dari segi nutrisi anak-anak ini. Sebab sekarang ini sistem imunisasi yang paling penting. Jadi bagaimana penambahbaikan dilakukan? Betul. Sekarang pada tahun 2022 sekolah sudah kembali dibuka dan secara beransur-ansur kehadiran pelajar mungkin akan hadir secara penuh. Kan? Jadi kita pun perlu bersedialah ke arah tersebut, dan cuma harapan kita agar tak berlaku lagi lah PKP. Ini pun perkara yang sangat merisaukan juga ni. Tadi kita dah umum tak ada PKP besar-besaran Puan. Betul, tak ada PKP besar-besaran. Jangan sebut L. Ini pun perkara yang sangat merisaukan pengusaha kantin jika PKP lagi. Jadi kita harap apa yang kerajaan bagi tahu kita baru-baru ni, tiada PKP besar-besaran, melegakan pengusaha kantin dan bolehlah bersedia untuk norma baru kan. So untuk persediaan kiranya norma baru ni, kita harap kementerian kaji atau semak semula SOP yang dia dah sediakan sekarang. Kementerian mungkin akan ada satu persediaan bagaimana mereka nak memastikan pelajar di sekolah ni berada dalam keadaan selamat kan. Bagaimana keadaan mereka, kawalan pergerakan mereka supaya pelajar-pelajar ni terlindung sepanjang masa. Jadi kita harap KPM mengambil satu langkah atau tindakan yang terbaiklah. Kalau dapat kita bincang bersama-sama dengan pengusaha kantin kan, apa yang pengusaha kantin rasa sesuai untuk kantin masing-masing, bagaimana mereka boleh meneruskan operasi kantin mereka dengan baik dan lancar dengan dalam norma baru kan, di samping itu tidak menjejaskan pendapatan mereka kan, tidak menjejaskan, maknanya mereka boleh terus berniaga dengan baik untuk mengatasi segala kos-kos kenaikan harga barang juga kan. So
pelajar pun dapat membeli makanan dan mendapatkan makanan dengan baik berbanding dengan situasi sekarang. Saya rasa sekarang ni dia menggunakan kaedah tempahan, agak banyak kekurangan jugalah. So kita kena cari satu kaedah yang baru. Saya rasa mengambil tempahan daripada pelajar ni kurang sesuai. Jadi kita boleh cari satu kaedah yang baru, yang mana kita perlu hidup dalam norma baru. Jadi kita kena amalkan satu cara yang barulah, yang lebih sesuai supaya kehidupan kita selepas ini tidak terjejas, kan? Jadi kita tak naklah dengan kehidupan kita yang baru menjejaskan pula kehidupan kita. Kita win-win Dia jadi situation lah. lebih baik. Jadi lebih baik, betul. Keselamatan pelajar dijaga. Pengusaha kantin pun dapat meneruskan Kebaikan dan juga kehidupan dijaga. mereka. Itu dia suara daripada Setiausaha Persatuan Pengusaha Kantin Sekolah Malaysia. Terima kasih banyak-banyak di atas cadangan tersebut, di atas pengalaman tersebut. InsyaAllah tahu dengan suara di Selamat Pagi Malaysia ini akan diangkat untuk menyantuni lagi pengusaha kantin sekolah di Malaysia. Baiklah, kan kita sudah pun bersedia di Continuous, Syafiqah. Ya, tapi sebelum kita bersama dengarkan kita boleh lihat sebenarnya ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan mungkin orang tak nampak sangat pengusaha kantin ini kerana mungkin mereka kurang untuk bersuara, tapi sebenarnya mereka agak terkesan kerana buka tutup. Jadi ini menyebabkan pengoperasian mereka agak terganggu dan juga mungkin sukar untuk mencari pengganti pekerja sebenarnya, Puan. Pekerja dah hilang, macam mana nak cari yang baru? Dan yang Untuk paling antara penting, kesusahannya. jaminan yang diberi oleh pengusaha kantin dengan makanan yang diikut piawaian daripada Kementerian Kesihatan adalah satu jaminan untuk memberikan makanan yang terbaik untuk anak anda di sekolah. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pengusaha kantin. Jadi percayalah kepada pengusaha kantin dan juga KPM dalam menyantuni anak anda.